Dan salam sejahtera. Saya nak mengulas sedikit ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ya, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang ya, dalam kenyataan media hari ini yang saya lihat menyatakan bahawa DAP bawa ideologi agama suku, politik suku. Apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, yang mana Presiden PAS mendakwa DAP membawa ideologi melampau termasuk dasar sekularisme yang memisahkan agama daripada politik. Di sini beliau juga menyatakan bahawa program yang dibawa oleh DAP ya, iaitu Malaysia mahu menjadikan satu bangsa atau tidak ada banyak bangsa, sedangkan Allah mencipta pelbagai bangsa. Beliau juga menyatakan bahawa PKR pula macam lalang apabila mengikut angin, manakala Parti Amanah Negara Amanah berjalan politiknya seolah diatur oleh DAP dan PKR. Kita tidak ajak parti ini untuk bekerjasama. Dalam kenyataannya juga, Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata bahawa kerjasama tiga parti iaitu terdahulunya bertujuan membina kekuatan orang Melayu kerana parti dianggap lebih dekat dengan PAS. PAS berjuang, dia Islam, Al-Quran dan hadis, manakala UMNO memperjuangkan agama bangsa tanah air. Begitu juga bersatu sama macam UMNO. Ini mudah untuk kita ajak kerjasama, tetapi malangnya apabila UMNO berpecah kerana UMNO hendak kuasa. Dia saja yang tidak mahu bergabung. Dia UMNO ingat boleh berkuasa sampai kiamat. Mana ada kerajaan dunia sampai kiamat. Kerajaan UMNO tidak kekal. Kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Daud dan kerajaan Nabi Muhammad tidak kekal. Serta yang kekal hanyalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Yang pertama saya lihat, dia kata DAP bawa ideologi agama suku, politik suku. Yang bawa agama suku, politik suku ini adalah Presiden PAS. Saya rasa Presiden PAS ini terlalu resis, terlalu perkaumannya menebal, yang mana beliau telah pun berjaya untuk membawa propaganda-propaganda yang membuat satu perpecahan dalam negara ini. Presiden PAS pada saya ya, seorang ahli politik yang boleh kita katakan bijak, tetapi bijak untuk menipu, pembohong, pembelit. Jadi dia tidak tahu tentang ekonomi, dia tidak tahu tentang masyarakat dalam negara ini, tetapi dia dengar resis. Sebab itu Presiden PAS ini tidak berjaya untuk membawa PAS ini ke Sabah dan Sarawak, kerana PAS tidak dapat diterima di sana, dan akhirnya dia keluar kenyataan macam-macam tentang orang Sabah dan Sarawak, yang mana pernah kita dengar. Dia menceritakan macam mana orang pendalaman Sabah Sarawak sebelum-sebelum ini. Jadi ini menunjukkan bahawa Presiden PAS ini adalah seorang yang paling penipu dalam politik, yang mana dia bertahan dalam politik dengan menipu orang Melayu, orang Islam supaya menyokong dia dengan menjual agama dan kaum, tetapi dia berbohong terlalu banyak. Bohongnya adalah contoh-contoh yang kita boleh lihat hari ini, dan saya akan paparkan juga apa kebohongan dia. Yang mana di sini dia kata, kalau kita lihat ya, dia kata DAP membawa program Malaysia mahu menjadikan bangsa itu tidak banyak bangsa. Ini sudah pun dia menipu. DAP tidak akan boleh memecahkan bangsa, dan tak boleh. DAP itu hanya parti politik. DAP tidak boleh buat apa-apa pun. Jadi kenapa dia cerita macam tu? Siapa yang boleh pecahkan bangsa Melayu? Siapa yang boleh berhentikan bangsa Cina? Siapa boleh berhentikan bangsa kaum-kaum lain? Ini kenyataan yang paling bodoh dikeluarkan oleh satu presiden yang pada saya menipu sama sekali. Bangsa Melayu lah, bangsa Cina lah, bangsa Dayak lah, bangsa India lah. Apa yang dia nak pecahkan tak akan boleh pecah lah. Ini hakikat yang Presiden PAS perlu ingat. Bukan Malaysia ini kita spinkan untuk nak dijadikan sebagai nak jadikan satu kaum. Macam Singaporean, mereka namakan Singaporean supaya kita ini bersatu padu. Orang Melayu Singapura tetap Melayu Singapura, orang Cina Singapura tetap Cina Singapura, orang India Singapura tetap India Singapura. Tetapi mereka menggeral diri mereka sebagai Singaporean. Jadi kita sekarang ini dalam Malaysia, orang Melayu, orang Iban, orang Dayak, orang Cina, orang India. Ini yang kita tidak mahu. Jadi kamu orang spinkan benda ni. Jadi Presiden PAS ni saya tengok ya, sangat menipu dalam hidup dia. Bukan Islam yang ekstrim, dan siapa yang bawa Islam ni ekstrim atau tidak? Yang bawa Islam ni ekstrim atau tidak adalah pengganutnya ataupun orang-orang Islam itu sendiri. Takkanlah
Lim Guan Eng, Lim Kit Siang yang membawa Islam itu yang ekstrim, tak payah nak cerita. Dia kata di sini, Islam yang ekstrim dan melampau kita tak ajak. Yang patutnya tidak boleh berada dalam politik. Ini orang seperti Tan Sri Abdul Awang ini, penipu paling besar. Dia kata PKR macam lalang mengikut angin. Manakala Parti Amanah Negara berjalan politik insyaAllah diatur oleh DAP dan PKR. Ini juga kenyataan bodoh daripada Presiden PAS ni. Paling bangang sekali kenyataan. PKR bukan macam lalang. PKR tidak pernah mengikut parti mana-mana. PKR bersama dalam Pakatan Harapan sampai hari ini kekal. Yang ada dalam Pakatan Harapan tak pernah keluar, tak pernah gabung sana gabung sini adalah Pakatan Harapan sampai hari ini. Pakatan Harapan di dalamnya apa? DAP dan Amanah serta APKO. Tetapi yang macam lalang adalah parti bernama PAS ini, parti ajaran sesat ini. Parti yang ditubuhkan oleh ROS bukan untuk menceritakan satu pembohongan macam Presiden PAS ini. Presiden PAS patutnya menunjukkan apa hala tuju PAS itu kepada rakyat. Bukan kerjanya untuk meratip hari-hari DAP, meratip hari-hari parti PKR, meratip hari-hari parti Amanah. Jadi didengar oleh rakyat bahwa Presiden PAS ini adalah satunya presiden parti yang paling bangang sekali dalam Malaysia ni. Dia tidak tahu tentang isu ekonomi, dia tidak tahu tentang isu bagaimana untuk nak menjadikan negara ini lebih bagus. Dia otak dia sekarang ini bagaimana dia nak merampas kerajaan. Bagaimana dia nak menjadi duta khas Menteri Menteri. Dia sendiri yang tamak dan rakus. Kita tengok ya, kalau tak percaya. Dia kata di sini, Jurusitu Mutakhir ini, kita anjurkan perpaduan untuk mengembalikan politik orang Melayu apabila kita ajak parti Melayu yang terbesar iaitu UMNO bersatu dan PAS. Apa yang dia kata di sini? Dia menyatakan bahawa parti UMNO berpecah kerana UMNO hendak kuasa saja dan tidak mahu bergabung. Dia sendiri terang-terang menyatakan bahawa UMNO keruh. Sebelum PRU ke-15 dia yang cakap. Saya tidak naklah paparkan video dia, tapi ada video dia. Jadi, dia sendiri yang menolak UMNO. Jadi hari ini, dia cerita tentang isu itu. Dia kata UMNO hanya nak kuasa. Kita tengok ya. Apa yang diulas oleh Presiden PAS ini, dia umpamanya baling telur busuk kena muka dia sendiri. Kalau dia buat ceramah ya, nasib baik bukan di Sarawak. Saya cakap betul. Kalau di Sarawak ya, saya lebih ekstrim lagi. Saya panggil semua orang, kumpul telur busuk, dia buat ceramah baling dekat muka dia. Sebab apa? Dia berbohong. Dia kata, UMNO nak kuasa saja. PAS masuk dalam kerajaan, tidak pernah melalui pintu depan. Dalam pertama dalam sejarahnya jadi kerajaan, PAS melalui pintu belakang tembok atap. Itu adalah satu daripada yang kita boleh lihat PAS ini gila kuasa. Hari ini PAS kata UMNO gila kuasa. Sekarang ini UMNO berada dalam kerajaan yang mana sebelum ini rakyat semua tahu yang menolak untuk menjadikan kerajaan hari ini adalah PAS dan juga Bersatu. Siapa yang pergi untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong adalah Tan Sri Abdul Awang dan juga Tan Sri Media Yassin. Hari ini kata UMNO gila kuasa. Sebenarnya dia yang nak sangat bergabung hari ini dengan UMNO Bersatu ni. Dan dia sendiri sebagai komponen PAS. Tujuannya apa? Tujuannya kamu orang nak satu kuasa. Dah kamu gila kuasa. Kamu nak cerita lagi. Sekarang ini, dia bermain dengan sentimen perkauman orang Melayu ni. Nak mengambil parti Melayu terbesar ni suruh bergabung. Bodohnya Presiden PAS ni. Kamu orang sekarang ni ada 74 kursi. Kalau kamu nak menggunakan semua kursi kamu itu, Ali Biju tu seorang daripada anak Sarawak tau. Tolak dia tu sekarang ni 73 tinggal 72. Kamu gunakan kursi UMNO. Ada berapa? 26 kursi. 72 campur 26 berapa? 98. Kamu nak ambil daripada mana lagi kursi kamu? Sabah dan Sarawak. Bangang. Sabah dan Sarawak tu partinya parti mana? Kepala otak lah. Tak boleh. Jadi
Hadi ini sekarang ini dia dah gila, dah nyanyuk. Kamu keluar kenyataan sebelum-sebelum ini, rakyat bukan bodoh. Kamu cakap tak nak bergabung dengan UMNO sebab keruh. Kamu tuduh DAP, kamu tuduh PKR, kamu tuduh Amanah. Apa kena-mengena dalam politik kamu ni? Orang macam Presiden PAS ni ya, saya tak tahulah. Inilah yang patut disiasat, ditahan. Saya pun tak faham lah ahli-ahli politik Malaysia ni. Kalau saya duduk di sana Menteri KTN dah lama kebalun dia ni. Mana ni penguat kuasa ni? Kalau Hadi keluar kenyataan gila macam ni, semua terdiam. Kalau rakyat biasa keluar kenyataan macam dia, terus kena tahan. Ambil tindakan lah. Menteri Komunikasi, Menteri KDN, jalankan kerja. Jangan benda macam ni dibiarkan. Ini orang macam ni dah melampau. Inilah yang memecah belahkan kaum dalam negara ni. Ini sentimen 3R yang dimainkan. Jadi benda-benda yang dia bohong dengan rakyat, kita perlu tegas benda ni. Jangan dia berbohong setiap hari kerja dia. Hidup dia makan hasil rakyat. Hidup dia makan daripada hasil semua bangsa yang ada. Allowance parlimen dia, allowance adun dia, allowance apa segala macam dulu duta khas menteri dia. Apa semua yang dia ada hari ni. Yang dia makan, yang dia kencing, yang dia berak itu semua duit rakyat. Hadi Awang ni, dia kerja, dia ahli politik. Menipu rakyat, akhirnya dapat duit itu bagi anak bini makan. Cakap banyak. Patutnya dia cerita tentang pembangunan negara ini. Dia sebagai ketua parti. Apa hala tuju PAS? Bukan bermain dengan sentimen ini. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Itu saja ulasan saya dengan Presiden PAS ni yang pada saya penipu, pembohong dan juga hipokrit. Sekian, terima kasih.